Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hafizah binti Muhammad Hanafiah. Saya merupakan murid tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Samin 2. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku yang berjudul Puteri Gunung Ledang. Buku ini dikarang oleh Khadijah Hashim. Beliau dilahirkan pada 20 April 1942 di Batu Pahat, Johor. Khadijah Hashim merupakan seorang penulis wanita yang paling aktif menghasilkan berbagai bentuk sastra kreatif. Beliau merupakan novelis, penulis cerpen, pengarang pantun dan penyaja. Puteri Gunung Ledang merupakan salah satu buku dalam siri buku kanak-kanaknya, Siri Legenda. Siri Legenda merupakan kumpulan cerita legenda yang disediakan khusus untuk kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun. Dalam siri ini, beliau membawa pembaca mengimbau kembali kisah-kisah zaman silam yang mempunyai unsur-unsur mitos. Buku Puteri Gunung Ledang ini diterbit pada tahun 2005 oleh K Publishing Sendirian Berhad. Buku ini ialah buku fiksyen bahasa Melayu yang mengandungi 39 muka surat. Buku ini boleh didapati di pasaran dengan harga RM30. Salah satu faktor yang membuatkan saya teruja untuk membaca buku ini adalah jalan cerita buku ini. Tambahan pula, saya memang gemar membaca cerita-cerita dongeng masyarakat Melayu di Malaysia. Selain itu, saya juga tertarik dengan ciri-ciri fizikal buku ini yang menarik. Antaranya, kulit depan buku ini tebal dan mempunyai warna yang menarik. Selain itu, saiz buku ini juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ianya mudah dibawa ke mana-mana sahaja serta memberikan saya keselesaan untuk memegangnya sambil membaca. Isi kandungan yang terkandung dalam buku ini amat jelas. Kandungan buku ini dipersembahkan bersama ilustrasi yang menarik dan berwarna-warni. Dengan bantuan ilustrasi yang jelas, menarik dan berwarna-warni, memudahkan saya membayangkan kejadian sewaktu peristiwa itu. Dari segi bahasanya, saya mendapati bahawa kosakatanya mudah dan senang difahami. Secara tidak langsung, saya lebih memahami jalan ceritanya dan mampu mengaitkan cerita ini dengan hidup saya. Selain itu, isi kandungan buku ini tidak panjang berjela-jela. Gaya penyampaian buku ini ringkas dan jelas. Seterusnya, izinkan saya berkongsikan tentang sinopsis buku ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kecantikannya. Beliau tinggal di puncak Gunung Ledang. Berita tentang kejelitaan Puteri Gunung Ledang tersebar hingga ke Istana Melaka, sehingga Sultan Melaka hendak menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya. Baginda memerintahkan pembesar istana untuk menghantar utusan rombongan peminangan yang diketuai oleh Tun Mamat. Tun Mamat berangkat dengan membawa banyak hadiah untuk Tuan Puteri. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan Nenek Kebayan. Setelah bertanyakan arah istana Tuan Puteri, Tun Mamat dan ahli rombongannya meneruskan perjalanan mereka. Mereka tidak tahu bahawa Puteri Gunung Ledang telah menyamar sebagai Nenek Kebayan. Mereka akhirnya tiba di istana Tuan Puteri yang besar dan cantik. Tuan Puteri bersetuju menerima peminangan itu jika Baginda Sultan dapat memenuhi syarat yang ditetapkan. Pertama, Sultan mestilah membina jambatan emas dan perak dari istananya ke Gunung Ledang. Kemudian, Sultan perlulah mengumpul 7 dulang hati nyamuk dan 7 tempayan air pinang muda. Dan akhir sekali, Sultan perlulah menghantar semangkuk darah Raja Muda dan semangkuk darah Baginda Raja. Setelah rombongan tiba ke Melaka, Tun Mamat segera memberitahu Sultan segala syarat yang diminta oleh Tuan Puteri. Akhirnya, Sultan membatalkan niatnya untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang kerana tidak sanggup membunuh anaknya. Watak yang paling saya suka dalam cerita ini ialah Puteri Gunung Ledang. Beliau merupakan seorang yang bijak. Beliau menolak peminangan Sultan dengan mengenakan 7 syarat yang luar biasa dan tidak mampu dipenuhi oleh Sultan. Apa yang dapat saya kaitkan dengan cerita ini dengan kehidupan kita seharian ialah
Janganlah kita berhajat terlalu tinggi sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sebenar. Sebaliknya, kita hendaklah bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti perumpamaan, bagai menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak terputus, tepung tidak bertaburan. Dalam kehidupan, kita juga janganlah terlalu mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, kita perlulah bertimbang rasa. Selain itu, jika kita ingin menolak sesuatu permintaan, berilah alasan yang munasabah agar tiada yang berkecil hati. Kepada yang ingin membaca atau mengetahui buku ini dengan lebih mendalam, bolehlah meminjam atau membacanya di perpustakaan awam atau perpustakaan sekolah. Sekian, terima kasih.